Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala man qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Salatan wa salaman ala rasulina al-amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang olehnya untuk kita hadir ke masjid. Dan insya-Allah ruang masa maghrib isya akan kita isi dengan majlis ilmu kuliah maghrib. Dan insya-Allah kita menyambung kembali kuliah sirah dengan menggunakan kitab Sirah Ar-Rahiqil Makhtum. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita sekarang berada di penghujung Sya'ban. Tidak berapa hari lagi kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Jadi pada mukaddimah sebentar tadi kita membacakan ayat 183 dari surah Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kefarduan berpuasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas kaum umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Dan dipetik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap ganjaran balasan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Muslimin muslimat rahimakumullah, betapa Ramadan itu dinanti dan ditunggu oleh hamba yang benar-benar beriman kepada Allah. Dan selayaknya kita sentiasa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang Allah beri peluang untuk masuk Ramadan. Walaupun tinggal 3 hari lagi, tapi kita tidak boleh yakin kerana ajal maut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita sentiasa berdoa kepada Allah, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah aku bulan Ramadan, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Kerana kita sebut tadi Ramadan bulan yang penuh kemuliaan, yang Allah Subhanahu wa taala membuka pintu syurga, membuka seluas-luasnya pintu syurga. Futihat abwabul jannah wa uliqat abwabun nar. Allah buka pintu syurga, wa uliqat abwabun nar. Allah tutup kunci pintu-pintu neraka. Wa sufidatish syayatin.
hak besar lagi, iaitulah bulan Ramadan ni Allah gari atau ikat syaitan. Jadi bulan Ramadan kurang gangguan, ya. Dan sebab itu mudah kita melakukan amal soleh dalam bulan Ramadan. Tapi masih ada lagi orang yang tidak usaha dengan amal soleh kerana tabiat ni. Manusia ini bersifat tabiat jugalah makhluk yang lain, bersifat tabiat atau dengan dibudaya. Bila budaya begitu, dia jadi begitu. Budaya kita bangun pukul 5 pagi, tiap-tiap pagi kita bangun pukul 5. Maka selepas boleh jadi sebulan, 2 bulan hak awal kita usaha kuncilah jam dan sebagainya. 5 pagi nak bangunlah. Dah jadi biasa, ni kebiasaan tabiat. Dah lepas sebulan, 2 bulan dah kita bangun dengan sebab kunci jam, bunyi jam kita bangun. Selepas 2 bulan, 3 bulan tak payah dengar dah kunci jam tu. Secara automatik kita sedar atau kita terjaga kerana dah jadi kebiasaan, dah budaya. Demikianlah budaya-budaya atau kebiasaan atau tabiat yang lain. Jadi demikianlah, walaupun bulan Ramadan syaitan dibelenggu atau dirantai. Boleh jadi ada orang kata, kalaulah syaitan dirantai, tak ada lah maksiat, ya. Kena kita kena sedar bahawa maksiat ini salah satunya datang daripada godaan syaitan. Yang kedua, keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu itu sendiri, ya. Selain daripada godaan syaitan, bulan Ramadan syaitan dibelenggu, maka maksiat yang dilakukan tu datang daripada keinginan hawa nafsu yang telah disebatikan atau dibiasakan, ia digoda oleh syaitan sebelah bulan. Masuk bulan Ramadan, malah nak puasa. Kerana syaitan dah mari dah. Sebelum Ramadan tu syaitan dah mari dah. Mu nak puasa Ramadan ni siang hari. Mu lama dah puasa ni. Sebelah bulan mu nak puasa Ramadan, mu dah boleh. Dia dah mari dah. Awal lagi. Jadi hamba yang benar-benar beriman, dia seronok. Hamba yang lemah iman, dia mari rasa gelisah, ya aku lagu mana nak puasa Ramadan. Dia begitu. Muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang Allah beri lagi peluang untuk kita masuk Ramadan. Dan demikian, bila diberi peluang masuk Ramadan, berusahalah untuk melipat gandakan amal soleh dan merubuk peluang ganjaran yang besar yang Allah kurnia dalam bulan Ramadan. Rebutlah segala peluang. Yang paling besarnya yang disebutkan Lailatul Qadar, semalam je. Bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan tu semalam dia duduk di akhir. Sebagai nak sebut bahawa kita sebut tadi, melalui kebiasaan ni, hak awal 1 Ramadan, 2, 3, 10, 15 masuk 20 tu, maka dengan kebiasaan maka dia dapatlah, insya-Allah dengan izin Allah dapat hubub apa tu peluang dalam malam Al-Qadar. Kalau malam pertama yang mari penuh masjid, malam kedua letih dah, malam pertama tak puasa lagi kan. Kalau katalah Selasa puasa Ramadan, malam Senin malam Selasa tarawih mula-mula ni tak puasa lagi. Sebab itu tarawih malam pertama ni penuh masjid, penuh surau penuh. Malam kedua kurang dah. Pasal dah buka puasa letih dah. Ni satu lagi buka puasa. Ya, buka puasa ni sepatutnya sekadar lah. Kadang kerana kita lapar, benar lah. Tak ada siapa yang kata dia tak lapar, ya. Kerana dia disebut sebagai menahan diri daripada lapar dan dahaga. Mesti lapar, mesti dahaga. Sebab itu bila masuk waktu kena segera berbuka puasa. Cuma sekadar lah makan, jangan sampai kenyang sangat. Nak sembahyang pun malah ataupun penat, letih dan sebagainya. Muslimin muslimat rahimakumullah. InsyaAllah malam ini kita menyambung Sirah Nabawiyah. Kita masuk kepada tajuk yang seterusnya, iaitulah di bawah naungan An-Nubuwah dan Ar-Risalah. Setelah mana sebelum ini kita bicarakan sejarah ringkas sebelum kebangkitan. Jadi kita masuk kepada permulaan, ya, turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diangkat, dilantik Nabi menjadi rasul, iaitu di Gua Hira. Bila usia baginda meningkat 40 tahun kemari, dia Arab
umur tahun apa semua ni merujuk kepada bulan Qamari tu. Jadi 40 tahun Qamari, Masihi tak sampailah 40 tahun, 39 tahun lebih. Baik. Renungan dan pengamatan baginda di masanya yang silam membawa baginda semakin jauh lagi jurang dan cara pemikiran baginda dari kaumnya. Kita bicara dulu bahawa Nabi SAW dipelihara oleh Allah. Benar, keinginan remaja, keinginan orang lelaki di zaman itu untuk kita sebut dengan hiburan, ya, untuk menyertai pesta-pesta. Maka Nabi pun disebutkan dalam kita sebut dulu 2 kali keinginan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menghalangi Nabi dengan Nabi tidur. Jaga-jaga siang dah. Tidak apa nama tu, tidak bersamalah dengan pesta yang kata hiburan tu. Kerana Allah pelihara Nabi 2 kali. Disebut dalam riwayat 2 kali. Selepas tu Nabi dah tak mari dah keinginan tu nak pergi. Ya, nak pergi menyertai kita sebut hiburan itulah, pesta dan sebagainya. Baik. Kemudian lagi sampai umur 40 tahun Qamari ni makin jauh lah Nabi dah meninggalkan kita sebutkan keinginan kepada segala bentuk hiburan. Kemudian membawa baginda gemar untuk mengasingkan diri, berikhtilaf atau beruzlah. Untuk itu baginda membawa bekalan dan air untuk maksud ke Gua Hira di Bukit An-Nur dengan jarak 2 batu ke bandar Makkah. 2 batu dari Makkah. Ianya adalah sebuah gua yang selesa, panjangnya 4 hasta. 4 hasta. Maksudnya Allah Muhammad cukup kata seorang lah beribadat ni. Selesa untuk seorang lah, bukan selesa untuk ramai. Ramai tak selesa lah, ya. Kalau kata ruang tu, kita sebut ruang tu memuatkan 40 orang, maka selesa untuk 40 orang. Kalau mari 100 orang tak selesa dah, tak muat dah. Macam ni lah masjid. Kalau dulu dengan tidak penjarakan, berapa 1000 boleh masuk, dengan penjarakan kurang separuh, jadi 500 gitu. Jadi untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, solat berjemaah, ya, selepas daripada arahan untuk penjarakan ni 500 tu kita kata selesa. Mari 600, 700 dah selesa, kenapa keluar dah, kan? Apa ke tangga mana gitulah. Begitu. Jadi yang disebutkan sini selesa ni bukan dengan ramai, kerana Nabi beruzlah seorang. Jadi selesa untuk Nabi SAW untuk beruzlah, untuk mengasingkan diri. Turut bersama keluarga baginda di sana, baginda tinggal selama sebulan Ramadan. Baginda memberi jamuan kepada fakir miskin yang menziarahinya. Di samping baginda menghabiskan masanya di sana untuk beribadah dan berfikir mengenai alam semesta sekelilingnya. Jadi menurut riwayat di sini bahawa Nabi Allahumma salli ala Muhammad tinggal duduk di Gua Hira tu sebulan Ramadan. Dia bulan-bulan ni dah cuma tahun saja. Tahun dirujuk kepada peristiwa besar dalam tahun itu. Ya, umpamanya tahun kelahiran Nabi tahun gajah. Kerana peristiwa penyerangan Abrahah, tentera bergajah Abrahah ke kota Mekah nak menghancurkan Kaabah. Kita sebut bicara dulu. Jadi tahun tu digelar tahun gajah kerana peristiwa gajah tu. Gajah menyerang Mekah. Jadi demikianlah menurut kepada peristiwa-peristiwa besar, maka tahun itu digelar dengan peristiwa. Bulan ni macam ni, bulan Muharram hingga kepada Zulhijjah. Kerana bulan ni menurut kita sebut peredaran bulan tu. Makanya dia berulang-ulang lah, ya, tahun-tahun dia pusing pada bulan. Baik. Kemudian di samping baginda menghabiskan masanya di sana untuk beribadah dan berfikir mengenai alam semesta sekelilingnya. Kudrat di sebalik penciptaannya, baginda tidak senang dengan akidah pegangan syirik kaumnya. Nabi sejak daripada kecil lagi lah, Nabi tidak
suka kepada pengamalan ibadah kaumnya yang menyembah berhala. Allah pelihara lah. Yang terlalu rapuh dan reput itu serta tasawurnya yang tidak bertunjang, gambarannya yang tidak bertunjang. Baginda punya satu jalan keluar yang jelas atau satu program yang padu dan haluan arah tuju yang boleh baginda berpuas hati dengannya. Jadi baginda Nabi SAW tidak bersama dengan masyarakat. Dia kata beruzlah ni bersendirian, keluar. Tidak bersama dengan masyarakat kerana masyarakat tu rosak. Yang disebut sebagai jahiliyah. Masyarakat Arab jahiliyah. Pemilihan baginda untuk beruzlah itu merupakan sebahagian dari program yang disusun oleh Allah untuk baginda sebagai persiapan untuk menangani persoalan agung. Jadi disebutkan bahawa uzlah Nabi SAW ni adalah kita sebutkan satu perencanaan Allah, perancangan Allah nak mengeluarkan Nabi daripada masyarakat yang rosak ni. Keluar beruzlah. Baik. Jadi ini selepas mana Islam tersebar, jadi beruzlah ni tidak perlulah kerana Nabi beruzlah ni kerana nak keluar daripada masyarakat yang rosak. Setelah mana Islam tersebar, umpamanya di masa kita ni tak perlulah kita kata nak beruzlah. Nak ikut macam Nabi. Nak beruzlah, nak duduk gua, nak duduk bukit, nak duduk gunung macam apa tu, bertapa kan. Dia kata aku ni ikut cara Nabi ni bertapa ada betul. Kerana ada hikmah di sebalik dari uzlahnya Nabi SAW. Jangan kita duduk main pukul suka kita. Kerana di zaman Nabi SAW tu kita sebutkan masyarakat yang rosak. Kita kalau kata beruzlah tu dah betul lah. Sepatutnya kita ke mana? Masjid. Masjid buka dulu, masjid tutup tak apalah. Duduk rumah, stay at home, mayang berjemaah di rumah. Lalu ni masjid buka, mari masjid. Tak perlu kata Nabi tidak apa tu. Ialah kerana awal kan masjid pun tak ada lagi, hanya Allahumma salli ala Muhammad masjid Makkah sajalah, Kaabah tu. Baik. Tetapi di zaman itu pada Kaabah itu diletakkan di sekitarnya Kaabah diletakkan berhala-berhala untuk disembah oleh masyarakat Arab jahiliyah. Setelah mana Nabi SAW membuka kota Mekah tu, dia hancurkan, Nabi menghancurkan segala berhala. Maka setelah itu Allahumma salli ala Muhammad, Masjidil Haram, Kaabah dan Masjidil Haram itu dijadikan sebagai tempat untuk beribadah umat Islam. Yang sebelum itu digunakan oleh masyarakat Arab jahiliyah untuk melakukan perbuatan syirik dengan menyembah berhala. Baik. Jadi ini disusun atau direncanakan oleh Allah kerana nak keluar Nabi dari masyarakat jahiliyah. Maka kalaulah kita sebutkan nak keluar daripada satu keadaan yang rosak, kita beri contoh mudah, dalam satu-satu kawasan tu, dalam satu-satu qaryah tu, dalam satu-satu kampung tu rosak. Kita yang ada dalam satu kawasan yang rosak tu, jalan keluar dia kena keluar. Begitu. Melainkan kita mampu untuk nak memperbaiki. Kalau kita tak mampu, kena keluar. Kenapa? Kerana boleh jadi kita terpengaruh dengan apa kerosakan yang berlaku dalam masyarakat. Ini jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar. Tapi tidak begitulah ya. Kalau di Malaysia ni tak ada lah kita sebutkan satu-satu kampung tu boleh jadilah ya. Kalau kawasan tu ada pokok Syiah umpamanya kan. Contohlah kita kata satu kawasan tu, kampung tu pokok Syiah ya. Kita duduk kali situ. Maka contoh kita tak upaya kena keluar begitu. Untuk memelihara kita sebut akidah. Baik. Demikian jugalah Ashabul Kahfi. Keluar, yang kata keluar ni kerana nak menjaga akidah. Walaupun di sana mari sebut riwayat bahawa tak keluar pun tak apa, mempertahankan akidah dengan Allahumma salli ala Muhammad. Sama ada kita sebut kalaulah dibunuh maka mati syahid lah, maka diberi jalan keluar, iaitu
untuk nak keluar daripada kita sebutkan sistem pemerintahan, kita sebutkan yang melakukan kezaliman. Ya, yang zalim. Mana kalaulah sekiranya ada orang Islam, dia akan buat zalim. Sehinggalah orang itu keluar daripada Islam. Ini kita sebut Islam tu lemah lah. Di tempat-tempat Islam yang lemah, minoriti sikit sangat dan dizalimi, sehingga akan diberikan kita sebutkan pilihan meninggalkan Islam atau akan dizalimi, contoh. Maka ketika dan saat itu diberi dua pilihan. Maksudnya masih lagi dengan ketetapan tetap dengan Islam walaupun dizalimi. Itu besarlah ganjaran di sisi Allah. Dizalimi ataupun sehingga terkorban dibunuh. Dan yang kedua, boleh keluar daripada sistem kita sebut pemerintahan yang zalim, keluar pergi lain. Yang Allah ajar dalam surah Kahfi, Ashabul Kahfi. Kemudian Allah tidurkan selama 300 tahun, 310 tahun. Baik. 309 tahun. Baik. Kemudian malah ianya suatu yang tidak bagi mana-mana jiwa agung untuk berperanan membentuk perjalanan hidup manusia. Jiwa seperti ini harus berikhtilaf atau beruzlah untuk beberapa ketika memutus hubungan dari kesibukan bumi, kebisingan hidup dan kegawatan manusia memilih perjalanan hidup duniawi. Lebih-lebih lagi jahiliyah tadi. Demikian Allah menyusun program untuk Nabi SAW sebagai persiapan untuk memikul amanah agung di muka bumi ini, dalam rangka untuk merombak dan merubah sistem yang sedemikian lama bermaharaja di muka bumi, dan demi untuk membetulkan landasan sejarah yang diselewengkan. Allah menyusun program Al-Uzlah ini 3 tahun sebelum baginda memikul amanah dan risalah ilahi ini. Dalam uzlah, baginda mengambil masa selama berbulan menghayati kehadiran Bayu Maya pada yang serba bebas dan merdeka. Di sampingnya baginda mengamati alam di sebalik maya pada ini, sehingga tiba masanya untuk bermuamalah dan berinteraksi dengan alam ghaib itu, iaitu pada ketika yang dikehendaki Allah, ketika mana Allah Sayyidina Muhammad wahyu pertama. Malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika beruzlah disebutkan riwayat 3 tahun lah. 3 tahun berulang alik dalam kita sebut beruzlah. Mana pada tahun ketiga lah Jibril menyampaikan wahyu setelah genap usia baginda 40 tahun pamari. Merupakan nuktah kesempurnaan. Disebutkan bahawa pada usia inilah para rasul diutuskan. Arba'ina sanah, 40 tahun. Maka pada umur arba'ina sanah ni, 40 tahun ni adalah umur itu sebut kematangan, tahap kematangan. Bukan kita kata umur 30 tu tak matang lagi, tak. Maknanya dari sudut kita sebut nak memikul bebanan, kita sebutkan sebagai seorang rasul. Kita sebut seorang rasul umur 40 tu kira umur yang matang dalam nak memikul amanah dan tanggungjawab untuk berdakwah kepada kaum. Boleh jadi umur 30 muda lagi kan. 40 tu usia yang disebut usia tahap kematangan. Makna kalau umur 40 tu masih lagi, ialah kalau kita kepada orang awam, kita semua ni umur 40 tu masih lagi leka dengan dunia. Wal iyazubillah. Lupa kepada akhirat, sembahyang tidak, masuk Ramadan, puasa tidak, masuk umur 40 ni tak lagi. Wal iyazubillah. Makna Allahumma salli ala Muhammad, kita ni memilih kepada keseronokan dunia. Karena usia tu makna usia matang yang dapat memikir, kita sebutkan kebenaran tu, nak ambil kebenaran, dan Allahumma salli ala Muhammad untuk ingat kepada akhirat. Maksud ingat kepada akhirat, nak berusaha melaksanakan amal soleh sebagai bekalan. Tu. Karena umur 40 ni ialah kita sedia maklum dah. Ya. Kalau pun usia umat Muhammad ni disebut sitina wasab'in. Di antara baina sitina wasab'in, di antara 60 ke 70.
Jadi 40 tu 2/3 daripada usia lah. Kalau 30 mana separuh. 40 ni 2/3, lagi 1/3 lagi. Kalau kata umur dalam usia ni umur 60. Kerana kita sebut tadi umur umat Muhammad ni dalam 60 ke 70. Jangan pula kata ada tu orang tu 100 tahun, 90 tahun. Itu ghalib lah. Ghalib 60 ke 70. Ada yang Allah beri panjang umur 80 tahun, 90 tahun. Tak ramai. Ada orang awal lagi mati sebelum 60, ada dah mati. Pun juga tak ramai. Ramai-ramainya ghalibnya dalam lingkungan umur 60 ke 70 tahun gitu. Bukan kata umur ni dalam tu je berlaku dah. Betul ada orang meninggal umur 20, 30. Ada orang meninggal lagi tua daripada 70, 90, 100, ada 110 demikian. Jadi itu kerana ajal maut itu sisi Allah. Ghalibnya yang Nabi sebut 60 70 tu ghalib. Jadi hak ghalib ni yang kita nak pegang, yang kita nak ambil kesedaran bahawa bila umur kita masuk 40, aku ada lebih kurang 1/3 lagi umur. Jadi lebih kurang tu yang kita kata sebagai kita nak membuat persiapan. Kalau mari 40 lagi tak ingat lagi. Jadi sembahyang tak jaga lagi. Awal iyadzubillah, maka dia makin bila makin meningkat usia, makin umur 60, 50, 60 ya, melainkan dengan hidayah Allah lah. Ya, melainkan dengan hidayah Allah ni kerana kehendak Allah, Allah nak beri hidayah, maka di tika mana pun Allahumma salli ala Muhammad seseorang itu boleh berubah kan. Tu. Cuma kita kena ingat bahawa Allah sebut dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak, bahkan telah berkarat hati dengan sebab kesalahan dia. Bila seorang melakukan kemungkaran dan kemaksiatan dan membiasakan dengan maksiat tadi, hati itu jadi kotor, hitam, legam, berkarat. Ya. Maka bagaimanakah bolehnya hidayah nak masuk dalam hati? Melainkan kita sebut tadi hidayah Allah lah. Ya. Maka disebutkan bahawa bila dengan melakukan kemaksiatan dan kebiasaan dalam melakukan maksiat, maka maksiat itu akan mudah buat begitu. Kalau hak ini yang tinggal sembahyang tidak jaga sembahyang, maka dia tak jaga sembahyang. Kalau umur 40 tak jaga lagi, begitulah 45, 50. Melainkan yang kita sebut tadilah ya, dengan hidayah Allah lah. Ya, atau dengan keinsafan diri dia. Kalau dia ada insaf begitu sampailah usia dia meningkat sehinggalah dia kembali kepada Allah. Iyadzubillah. Baik. Kemudian setelah genap usia baginda 40 tahun merupakan noktah kesempurnaan, disebutkan bahawa pada usia inilah para rasul diutuskan 40 tahun. Tanda-tanda kenabian mula bertapak dan muncul dalam penghidupan. Mimpi-mimpi yang mendatangi baginda adalah dalam bentuk mimpi ini berulang-ulang dalam tempoh 6 bulan. Tempoh kenabian baginda adalah 23 tahun. Mana 23 tahun? Umur 60 kan? 63. Nabi SAW wafat 63 tahun. Mimpi yang baginda alami adalah sebahagian dari 46 ciri an-nubuwah kenabian. Bertepatan pada bulan Ramadan tahun ketiga baginda beruzlah di Gua Hira dengan kehendak Allah untuk melimpah kurnia rahmahnya ke alam ini, maka Allah menganugerahkan an-nubuwah kepada baginda, di mana Allah menurunkan Jibril alaihissalam membawa ayat-ayat Al-Quran. Setelah kita meliti dan mengamati tanda-tanda dan petunjuk, dapatlah kita menentukan hari yang bersejarah lagi berkat itu, iaitu pada hari Isnin. Ini menurut riwayat. Isnin 21 Ramadan bersamaan 10 Ogos tahun 610 Masihi. Ni. Usia baginda pada ketika itu persis 40 tahun 6 bulan 12 hari pada kiraan bulan Qamari. Mana menurut riwayat umur Nabi itu 40 tahun 6 bulan 12 hari. 40 tahun lah, 40 tahun setengah. Kurang lebih 30 tahun 3 bulan 12 hari pada perkiraan bulan Masihi atau Syamsi, Qamari dan juga Qamariyah dan juga Syamsiyah 39, belum 40 tahun. Cuma kiraan tahun kita ni, hak kita umur kita menurut kiraan Masihi kan. Kerana
tarikh kita ni tarikh Masihi kita guna, kan? Kalau kata orang yang bekerja makan gaji, kan? Bulan dia nak dapat bulan gaji dia ikut Masihi, kan? Kalau ikut bulan Qamari lagi untung. Sebab apa? Cepat, ya. Beza antara Qamari dengan Syamsiah ataupun Hijri dengan Masihi ini, setiap tahun kita sebutkan Qamari itu kurang 10 hari, lebih kurang plus minus 10 hari. Jadi 30 tahun dia disebut lebih kurang 30 tahun, jadi Qamari itu jadi tambah setahun. 31 tu 32 tahun ikut kiraan Qamari tambah setahun, gitu, lebih kurang. Mana kita sebut umur kita Masihi 32 tahun, lebih kurang. Mana Qamari kita dah 33, gitu, ya. Begitu lebih kurang lah, atau 33 tahun Masihi, kita dah umur 34 Allahumma salli ala Muhammad Qamari. Demikianlah sekali ganda pula 60 berapa dah, kita tambah pula jadi 2 tahun pada Qamari. Baik, maka ini sejarah apa itu turunnya wahyu pertama kepada Nabi SAW pada usia Nabi 40 tahun Qamari, 40 tahun 6 bulan disebut. Baik, mari kita ikuti riwayat Aisyah radhiyallahu anha mengenai peristiwa penurunan cahaya ilahi buat menghimpit kegelapan kufur dan kesesatan, hingga dengannya terubahlah perjalanan arus sejarah manusia. Dengan katanya, permulaan wahyu kepada Rasulullah SAW ialah mimpi yang elok dalam tidurnya. Apa yang dilihat baginda semasa tidurnya ialah seperti mega pagi. Kemudian baginda diperkenankan untuk berikhtilaf. Baginda pun berkhalwah di Gua Hira. Baginda bertahannuth, beruzlah jugalah, dan beribadah di sana di malam-malam hari untuk beberapa ketika. Kemudian pulang semula ke pangkuan keluarga untuk mendapat semula bekalan dari Khadijah hingga tibanya saat turunnya Jibril di Gua Hira. Jadi kita berhenti seketika bila luar kepada azan isyak dahulu. Kita sambung sikit lagi kisah Allahumma salli ala Muhammad, turunnya wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la Muslimin muslimat rahimakumullah.
Jadi kita sambung sikit lagi kisah yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama, iaitu ketika di Gua Hira, Jibril menemui baginda dan memerintah baginda membaca dengan katanya, bacalah atau iqra. Jawab baginda, daku tidak tahu membaca, ma ana biqari'in. Dipeluknya baginda sehingga kepenatan dan diperintah sekali lagi dengan katanya, bacalah iqra. Jawab baginda, ma ana biqari'in, daku tidak tahu membaca. Maka dipeluknya hingga baginda kepenatan, disulagi dengan katanya iqra. Dan jawab baginda Nabi, daku tidak tahu membaca. Dipeluknya baginda kali ketiga, kemudian dilepaskan dengan katanya maka malaikat Jibril membaca surah Al-Alaq. Pada awal Jibril suruh Nabi iqra, bacalah. Maka Nabi jawab, ma ana biqari'in, aku tidak tahu membaca. Sehinggalah tiga kali. Maka kali keempat Jibril terus baca ayat. Maka Jibril baca, kemudian Nabi ikut. Begitulah wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ayat pertama hingga kelima. Wahyu pertama, ya, maksudnya ayat Al-Quran yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira ni, 5 ayat ni. Ya. Kalau kata pasal apa 5 ayat ni terduduk awal sekali. Kerana bila mana selesai Al-Quran diturun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusun seperti mana yang kita baca hari inilah surah Fatihah mula-mula, kemudian yang akhir surah An-Nas. Kalaulah sekiranya Al-Quran itu dibukukan menurut ayat yang diturun tu, maka tidak jadi hak kata 114 surah tu. Tidak sempurna jadi begitu. Kerana Nabi SAW turun-turun, kemudian Nabi susun, ya, dengan kita sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Nabi dan menyusun itulah, ya. Wa ma taufiqi illa billah. Bahawa Nabi SAW menyusun Al-Quran ni, Fatihah demikian dalam surah. Kerana siap ayat ni dia tak sama tu, ya. Maka disebut riwayat bahawa ayat yang terakhir itu ayat yang ketiga dari surah Al-Maidah, ya. Iaitulah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kerana sesuai ayat itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan ke atasmu nikmatku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, hari ini telah kusempurnakan bagimu agama. Wa atmamtu alaikum nikmati, telah kusempurnakan ke atasmu akan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, aku redha bagi kamu Islam sebagai agama. Hak tu akhir. Ini hak awal. Hak ni hak nombor 1, hak tu hak last sekali. Cuma Nabi susun tu. Nabi susun. Jadi susunan hak yang kita baca Fatihah hingga An-Nas tu telah disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menurut ayat disusun pada pelepah-pelepah tamar begitu. Ya. Sehinggalah di zaman Sayyidina Uthman Ibn Affan barulah dibukukan, ya, yang kita baca hari inilah daripada surah Al-Fatihah yang dibukukan sehingga surah An-Nas. Yang ini adalah Allahumma salli ala Muhammad, ayat mula-mula sekali turun 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka Nabi pun ikutlah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian malaikat Jibril sambung khalaqal insana min 'alaq, Nabi pun ikut. Nabi ikut. Maksud Jibril baca, Nabi ikut. Kemudian begitulah sampailah ayat yang kelima. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya, malam ya'lam. Baik. Maka ayat yang pertama turun ni adalah suruh baca. Suruh Allah Sayyidina Muhammad membaca, dalam erti kata belajar, mencari ilmu. Kenapa? Kerana manusia ini asalnya tidak tahu, malam ya'lam. Sehinggalah belajar itulah,
belajar tu keluar daripada kejahilan, keluar daripada hak tidak tahu dengan belajar, dengan baca. Cuma yang paling utama dalam membaca adalah Al-Quran. Maka hak awal ni mana sebut ni baca ni adalah yang paling utamanya adalah Al-Quran. Yang Allah turun dalam bulan Ramadan, syahr Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran. Turun Quran bulan Ramadan memuliakan Ramadan. Bulan Ramadan hanya satu bulan ni saja yang Allah sebut dalam Al-Quran. Bulan lain Allah tak sebut. Kemudian Allah Sayyidina Muhammad Al-Quran tu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Quran turun pada malam Al-Qadr, memuliakan malam tersebut khairum min alfi syahr, lebih mulia dari 1000 bulan. Kemudian Al-Quran turun kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat agung Nabi, dan turun kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu bagi sekalian Nabi dan Rasul. Kemudian kelebihan keistimewaan Quran itu sendiri tidak sama dengan kitab-kitab yang terdahulu. Kitab-kitab yang terdahulu berlaku perubahan. Ya. Al-Quran Allah pelihara, tidak berlaku perubahan. Hatta mari titik ke bari pun tak berubah. Sikit pun tak berubah kerana Allah pelihara. Dan pelihara tu sampai Allah Sayyidina Muhammad kiamat. Maka tu ayat yang mula-mula, ayat pertama hingga 5 mula-mula turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu yang pertama. Maka setelah itu Nabi dalam keadaan menggeletar pulang ke rumah menemui isteri, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Baik, jadi kita berhenti situ dulu. Mai kisah ni, kisah Nabi menggeletar, kemudian Nabi minta selimut. Zammiluni, zammiluni, selimutkanlah aku. Selimutkanlah aku ni, insya-Allah Allah Sayyidina Muhammad kita sambunglah pada pertemuan yang akan datang selepas raya lah Ramadan. Kita sebut kita utamakan pada bergelut dengan Quran lah, banyak baca Quran. Sekurang-kurang seboleh mungkin kita sekali khatamlah Al-Quran dalam bulan Ramadan, kerana kita sebut tadi tu keterkaitan yang amat erat Al-Quran dengan Ramadan. Bacalah, banyak baca. Kemudian jangan lupa untuk mengambil kefahaman daripada Quran, kerana dengan kefahaman terhadap Al-Quran itu menjadikan kita ni hamba yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca dan memahami khususnya ayat-ayat peringatan, ayat-ayat adab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah kita akan sambung sekiranya diizinkan Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, dan kita berdoa kepada Allah agar kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang Allah masih beri peluang untuk kita masuk Ramadan, dan gunakanlah, manfaatkanlah umur yang Allah beri kita masuk Ramadan itu dengan sebaik yang mungkin, dengan menggandakan amal soleh, kerana pelaksanaan amal soleh dalam bulan Ramadan itu Allah gandakan dengan berlipat kali ganda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la man yasba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.